untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tajuk wawancara kita pada hari ini, menjejak komet Neowise. Jadi apakah ia komet ini, apakah bentuknya dan bagaimana untuk kita mengetahuinya, proses dan sebagainya, insyaAllah akan dapat kami kongsikan kepada Auda. Jadi teruskan bersama kami Auda ya. Dan alhamdulillah kita bersama dengan tetamunya, itu yang pertama alhamdulillah Tuan Haji Muhammad Azri Haji Awang Ibrahim, Ahli Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam, yang dan juga Awang Muhammad Husaini Ali Hassan, Ahli Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Apa khabar untuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup ceria. Jadi Tuan, untuk pagi ini mungkin dapat kita serahkan pertama bagi Tuan Husaini ya. Mungkin dapat dikongsikan sedikit mengenai PABD ini, Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTB kerana sentiasa memberi sokongan dan menjemput ahli PABD pada hari ini untuk hadir ke studio. Okey, mengenai PABD ini, persatuan ini dinamakan Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam dan nama singkatannya ialah PABD. Dan juga PABD ini untuk pengetahuan kita didaftarkan secara rasmi kepada pendaftar pertubuhan Polis Diraja Brunei pada 6 Januari 2003 Masihi bersamaan dengan 3 Zulhijjah bersamaan dengan 1423 Hijriah. Dan juga PABD ini mempunyai seramai lebih 62 orang ahli dan 2 orang ahli kehormat. Dan juga untuk para peminat astronomi di negara Brunei Darussalam, bolehlah melayari ke laman sesawang kami untuk melihat update terkini dan juga info-info terkini itu kan. Boleh dimasuki ke laman sesawang kami iaitu www.bruneiastronomy.org. Saya ulangi lagi sekali, www.bruneiastronomy.org. Alhamdulillah. Jadi berkesempatan, semoga ada berkesempatan untuk mengetahuinya ya. Dan sambil-sambil mengikuti bersama kami mengenai soalan-soalan yang akan kami ajukan, insya-Allah dapat juga Auda sambil-sambil itu melihat ataupun melayari laman sesawang berkenaan. Betul sekali. Dan itu tadi kita ada memperkenalkan sedikit Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam, dan apakah sebetulnya ni kegiatan-kegiatan yang dilakukan ataupun dijalankan pada masa ini oleh Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam pada masa ini? Okay, alhamdulillah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Persatuan Astronomi yang terkini terbaru pada masa ini, alhamdulillah, yang baru-baru ini dari IOU iaitu International Astronomical Union telah membuat satu pengumuman yang mana salah seorang ahli dari Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam telah memenangi dan menerima anugerah Teleskop for All 2020, iaitu salah seorang itu ialah Nur Bazilah binti Zainal Abidin. Tahniah kita ucapkan ya daripada Rampai Pagi untuk Nurul Bazilah. Jadi mungkin di Kaca TV Auda dapat saksikan Nur Bazilah aktiviti. Dan ini yang tuan telah kongsikan bersama Nur Bazilah binti Nur Bazilah binti Zainal Abidin. Ni kertas cadangannya Making Space for All ya. Jadi merupakan penerima anugerah Teleskop for All 2020, juga merupakan ahli Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam. Baik. Kita sedikit sebanyak ketahui sedikit mengenai kegiatan dan juga Persatuan Astronomi Brunei Darussalam. Seterusnya, Tuan, mungkin dapat dikongsikan oleh Haji Muhammad Azri, apa sebenarnya komet dan komet-komet apakah yang pernah dilihat di negara Brunei Darussalam? Komet ini sebenarnya adalah benda di angkasa. Selalunya ketika kalau dipanggil ya macam bobola ais dan habuk. Tapi sebenarnya ya besar tu, macam yang Neowise ni lebarnya dalam 5 km. Wow. Memang besar ya. Memang besar, kalau kita melihat daripada gambar ataupun di sini memang kelihatan kecil ataupun nampak seperti bercahaya. Sebabnya jauh.
Memang sebab dia jauh kan, tapi sebenarnya besar ya. Sebenarnya besar. Mungkin dapat diterangkan lebih lanjut lagi. Macam gunung terbang lah. Kira kita bayangkanlah macam mana, macam apa sebenarnya komet ini. Bayangkan gunung terbang. Jadi bukannya kalau orang menyebut selalunya bobola, bobola ais. Tapi sebenarnya gunung ais lah. Jadi ia sebenarnya ya. bukannya bulat. Dan juga kalau kita saksikan menerusi kaca TV, jadi ini antara bentuk komet ataupun ini salah satu. Yang ini bukan Neowise lah. Ini dari ada kapal angkasa yang bernama Rosetta mendekati komet berkenan ya. Komet ini. Baik, mungkin dapat dijelaskan Tuan sikit sebanyak mengenai komet ini. Yang komet Neowise yang pernah di Brunei lah, yang nampak dari tahun ini bulan Mei, komet Swan, komet Wirtanen Desember 2018. Ya. Komet Lovejoy Desember 2014. Yang ini komet Pan-STARRS, tapi gambar ini saya ambil masa di luar negeri lah dulu. Jadi macam dari gambar macam nampak besar, tapi kalau dibanding dengan bulan di atasnya Nampak kecil. Nampak kecil lah. Nampak kecil. Yang ini Oktober 2007 komet Holmes. Dan kita ni balik ke komet Neowise. Ya, jadi itu antara jenis-jenis komet ya. Yang sudah pernah dilihat lah di Brunei. Jadi apa bezanya ataupun keistimewaan Neowise ni? Neowise ni kira sangat terang lah. Lebih terang daripada komet-komet yang lebih lain. terang daripada yang komet-komet sebelum ini kan. Jadi mengapa komet Neowise ini muncul pada ketika ini? Sebenarnya komet ini memang ada lah. Ia datang dari dalam solar system juga, tapi lebih jauh daripada planet Pluto. Jadi ditarik oleh graviti matahari. Jadi ia menuju ke dalam sistem surya kita ni kan. Jadi kita ni boleh nampak trajektorinya lah, perjalanannya. Macam di bawah 27 Mac di sana itu ya kena discover lah. Dan semakin hampir sekarang ia sudah melintasi matahari. Akan paling hampir nanti 23 Julai 2020. Jadi bagi negara Brunei sendiri, insyaAllah kita akan dapat menyaksikannya pada 23 Julai nanti ya. Ya, tapi sekarang pun boleh nampak. Boleh nampak sebenarnya, tapi lebih dekat lagi. Tapi lebih dekat lagi. Pada 23 Julai nanti ya. Okey, baik. Jadi mungkin dapat dikongsikan lagi keistimewaan Neowise ini. Keistimewaannya yang paling terang daripada dalam 2 dekad inilah. Yang komet-komet tadi tu ada berapa terang tu? Jadi setakat ini Neowise ini yang paling terang. Jadi bagi Auda yang mendengar pada ketika ini, jangan lepaskan peluangnya untuk menyaksikan komet Neowise yang akan berlaku insya-Allah ya pada 23 Julai 2020. Jangan terlepas peluang untuk merakamkan, dan Auda boleh barangkali menghantarkan ya kepada Persatuan Astronomi Brunei Darussalam melalui mana bisanya tu? Boleh dihantarkan ke laman sasaran kami itu yang dihantar iaitu www.bruneiastronomy.org. Ya, baik, alhamdulillah. Tadi diberikan oleh Maira sendiri, katanya sama-sama kita menyaksikan, tapi mungkin ramai di antaranya ketika ini macam mana akan melihat? Mungkin dapat dikongsikan. Jadi saya menunjukkan kira peta langit. Ya, sebenarnya kita ini melihat sebelah northwest. Kira barat laut. Sebaiknya sudah matahari terbenam lah. Kalau masih ada matahari, langit terlalu cerah. Ya, jadi kurang jelas barangkali ya tidak untuk nampak disaksikan komet Neowise ini. Jadi ia dapat disaksikan lebih jelas lagi pada waktu malam. Sudah terbenam matahari. Itu pun mesti dicarilah. Kalau boleh memakai macam orang ramai boleh memakai teropong yang dapat Muammar disaksikan memegang ni. Jadi kalau sudah saksikan inilah apa saja teropong lah sebenarnya apa saja boleh teropong boleh tapi dicarilah. Tapi kalau terdapat yang macam ni lagi bagus. Lagi baiklah. Jadi kalau menggunakan telefon sendiri adakah ianya dapat dicari dulu, tahu tempatnya, sudah nampak baru tak senang memfokus dengan telefon kan. Jadi ini antara peralatan ataupun ini sebagai boleh Auda saksikan ya. Ini lebih jelas.
lebih jelas daripada kira mata kasar lah. Lagi dapat senang ataupun mudah lagi kita ni menyaksikan lebih jelas lagi ya komet Neowise ni dengan menggunakan teropong binocular ya. Kalau ada terdapat ni teropong binocular ni kenapa untuk tidak orang ramai lah, ya untuk orang ramai mungkin dapatlah menyaksikan merakamkan kenangan untuk menyaksikan satu fenomena iaitu komet Neowise ni. Jadi pada 23 Julai nanti tuan, dan juga pada ketika ini pun boleh tuan dapat kita disaksikan pada pukul berapa tu biasanya yang cahayanya lebih terang daripada waktu lain? Saya mengambil misalnya di malam 20 hari bulan Julai ada gambar daripada Persatuan. Ini pukul 7.40. Ya, betul. Ya, dan mungkin mungkin dapat okey. Jadi mungkin dapat diterangkan saja tuan, dapat insya-Allah kalau ada kesempatan nanti kita dapat kongsikan lagi gambar tersebut ya. Jadi bagaimana kalau kemarin sekitar pukul berapa? Okey, dalam yang kemarin komet Neowise yang ini dari segi balik semula daripada keistimewaannya tadi sebagai tambahan sebelum kita meneruskan ke jam ya. Okey, sebenarnya keistimewaan ini keistimewaannya bukan saja kita ni boleh melihat melalui teleskop dan juga binocular, ianya boleh dilihat menggunakan telefon bimbit dan juga tripod. Dan itu juga ataupun menggunakan kamera biasa juga boleh digunakan. Dan juga yang kedua, ya komet ini adalah ia berwarna kuning keemasan, iaitu sebabkan dia sodium. Dan juga yang ketiga, komet ini adalah merupakan yang pertama lah. Komet Neowise ini adalah yang pertama yang mendekati bumi dan juga ia datang cuma sekali seumur hidup. Sebab apa saya mengatakan ia sekali seumur hidup? Dia akan datang menghampiri bumi lagi selepas tahun 2020 ni sekitar 6,800 tahun. Itulah jarak jauhnya 6,800 tahun lagi dia akan datang. Jadi memang ini satu kesempatan yang cukup istimewa sebenarnya kita dimerakamkan satu kejadian yang akan berlaku itu dapat menyaksikan komet Neowise ni. Jadi mungkin apa antaranya persiapan-persiapan yang daripada Persatuan Astronomi Negara Darussalam bagi memastikan ianya akan berjalan dengan lancar, dan mungkin apa persediaan-persediaannya sebelum ini? Persediaan-persediaannya sebelum ini kami sudah memang mengkaji lebih awal lagi lah. Kami sudah membuat perkajian dan juga seperti yang dilihatkan di paparan pada masa ini, aktiviti PABD carapan komet Neowise ini adalah kami sudah membuat sekitarnya dari awal dari awal bulan Julai. Itu pada awalnya pada 6 bulan Julai tahun 2020 pada waktu subuh. Dan juga ketika itu kami sudah bersiap sedia, kadang-kadang sejam seawal 4:30 pagi kami sudah berada di tempat lokasi. Dan juga kami pun tidak berputus asa jika cuaca kurang baik, kami tidak akan berputus asa, kami akan datang lagi keesokan harinya. Dan juga pada 15 Julai hari lalu pihak PABD juga datang lagi ke tempat lokasi itu untuk melihat komet Neowise di waktu senja. Senja ni dimaksud kalau dalam bahasa Brunei iaitu waktu petang lah, waktu maghrib. Dan juga sekitar 17 Julai kami akan cuba lagi untuk menjejaki komet. Tetapi oleh kerana cuaca belum mengizinkan, kami akan meneruskan. Tapi dengan alhamdulillah pada 18 Julai yang lalu alhamdulillah kami berhasil untuk menangkap gambar komet Neowise sekitar jam 7.20 malam. Itu dia punya terang. Kalau lebih gelap lagi dia akan lebih terang. Inilah sebenarnya lah antara betul. tangkapan gambar komet Neowise. Seperti yang dikatakan tadi, komet Neowise itu dia berwarna kuning keemasan dan juga berekor yang panjang. Lebih gelap cuaca, dia akan lebih panjang lagi. Alhamdulillah. Jadi kalau disentuh mengenai cahaya ini, bagi mereka yang ingin menyaksikan komet ini, tuan, adakah baik untuk mereka ini mencari tempat yang mungkin jauh daripada kawasan bandar ataupun kawasan yang terang benar seperti jalan raya dan sebagainya? Lokasi yang sesuai barangkali. Yang sesuai selalunya tepi pantai lah. Sebab kita ni mau ufuk itu kira lapang lah. Dari barat lah.
menuju ke barat. Jadi kita ni mau nampak kalau sebab komet ini rendah. Ya, ya. Jadi kalau macam dari rumah ada pohon terpampan tu. Jadi adalah sesuai untuk disaksikan di kawasan pesisiran pantai. Pesisiran pantai. Iya. Misalnya. Dan kalau tak sekiranya pada 23 Julai ini merupakan waktu yang sesuai kerana untuk menyaksikan komet Neowise ini memandangkan ia lebih dekat ya, dapat disaksikan lebih dekat dengan dan bumi. Dengan bumi ya, di negara Brunei Darussalam khususnya. Jadi sekiranya hujan, adakah ianya menjejaskan ya? Jadi macam mana untuk membuat persiapan ataupun bagaimana habis kita menangani sekiranya berlakunya hujan? Berlakunya hujan berpanyap tak kami tu. Jadi tidak dapat disaksikan langsung. Jadi itu saja ada jawapannya. Jadi tapi dicubalah macam ya semakin hari ia semakin tinggi. Tapi komet ini sebenarnya dia dapat diramalkan. Betul. Ada masanya tarang dia, ada masanya jadi macam memancing jenis tu macam masanya belauk tu, ada masanya ada tu, ada bergerak-gerak. Jadi kalau kawasan tempat, adakah selis ataupun bisai kalau kita ni menyaksikan di kawasan daerah Brunei Muara ataupun di daerah Belait dan sebagainya, adakah ada kawasan-kawasan yang spesifik? Ada kawasan-kawasan yang spesifik. Sebenarnya macam dari gambar-gambar kami ini ada yang dari Belait. Berlainan tempat. Berlainan tempat. Dari Belait ada tu, dari Tutong. Dan semestinya di daerah Brunei dan Muara saja. Jadi bagi mereka yang dari daerah Belait ya, Muhammad, ataupun daerah Tutong ataupun daerah Temburong sendiri boleh menyaksikan sebenarnya. Okey, alhamdulillah. Di mana-mana lah. Jadi bermakna tempatnya itu akan tetap sama ataupun ketinggian komet berkenaan akan tetap sama. Sama ya. Di mana dalam daerah mana saja kita ini dapat menyaksikan sebetulnya. Jadi dijangkakan hari yang terakhir untuk menyaksikan komet berkenaan, sekali lagi Tuan mungkin dapat dikongsikan? Jangkaannya lah Tuan. Jangkaannya. Dari kira ia semakin jauh kan, sebab kelajuannya 40 batu sesaat. Ya. Jadi semakin jauh kalau kita ni lihat trajektorinya. Ya, Tuan. Ya boleh melimpas sudah bumi itu. Semakin jauh dari matahari semakin kurang kecerahannya. Jadi kecerahan mungkin kita sentuhlah sikit Tuan ya, mengenai komet-komet ini. Dari mana datangnya sebetulnya cahaya yang mereka hasilkan itu? Cahayanya memang dari matahari. Dari matahari. Pantulan dari matahari. Namun bagi Neowise ini cahaya berkenaan lebih banyak diserap. Sebab semakin hampir kepada matahari, aisnya semakin hancur. Itu yang membuatkan komanya. Jadi sampai berekor juga. Jadi bermakna komet-komet ini yang paling dekat dengan matahari ialah komet Neowise. Lebih dekat dengan matahari. Dia just mestinya tu. Ada yang dekat matahari sampai melanggar matahari, hilang dia. Itu jadi masalah yang membuatkan kita ni tertarik sebetulnya cukup menarik untuk mengetahui mengenai peribadi komet-komet ini, mengapa bercahaya ataupun juga mengapa ianya melanggar dan sebagainya. Dan telah pun dikongsikan tadi komet ini adalah daripada debu dan juga ais ya. Ais. Jadi itulah yang membuatkan ada ekor bagi Neowise ini. Bila ais hancur jadi berekor dia. Sebab ia sudah hancur oleh matahari, ya semakin hampir ke matahari makin panas. Alhamdulillah. Satu informasi yang cukup berilmu, bermanfaat ya. Kita yang tahu ni pun jadi rasanya banyak akan ditanyakan sebenarnya ya, mengenai dengan komet Neowise ni sebetulnya. Ya. Jadi mungkin kita saksikan ni. Kita telah pun dikongsikan di mana Tuan ada menyediakan video bagi time lapse menyaksikan komet ini. Mungkin dapat dikongsikan kepada penonton kita ni. Time lapse ini diambil Julai 18 lah. Jadi kita nampakkan banyak awan melintas. And then awal-awal pun dia dari pukul 7-8 minit. Jadi langitnya akan semakin gelap. Sudahnya semakin gelap, lebih senang melihat. Berbintik itu iatah komet Neowise sudah. Tapi yang ini mungkin boleh jelaskan lagi Tuan sekali lagi. Lagi sekali. Di replay. Diulang kembali. Jadi kalau dah dapat saksikan tu, ada nampak yang bercahaya. Iatah kometnya tu. Ini hari pertama kami nampak ni. Hari pertama nampak ni. Jadi semakin hari semakin terang sebab komet itu semakin tinggi. Jadi ia terbenam semakin akhir. Jadi
itulah ada dipelajari lagi, ada lagi yang dapat kita dipelajari, dan itulah keistimewaan sampai pagi kami bawakan kepada Auda bukan saja satu topik, namun juga insya-Allah di setiap hari ada pelbagai topik yang dapat Auda ikuti bersama. Malah mungkin ada anak-anak pada ketika ini yang tahan jematannya melihat sampai pagi pada ketika ini, di mana mereka ini juga mungkin minat tentang bintang-bintang, tentang komet dan juga astronomi ini. Kalau ada yang berminat dipersilakan mengikutilah Persatuan Astronomi. Sekali lagi Mana tahu kalau ahli Persatuan Astronomi Negara Darussalam ingin membuat menyaksikan ni nanti pada 23 Julai. Mungkin mana tahu ada antaranya penonton kita ni yang akan ikut melihat. Untuk makluman lagi sekali, pada masa ini pihak dari Persatuan Astronomi Negara Darussalam kami tidak ada membukakan untuk orang ramai disebabkan mengenai situasi COVID-19 pada masa ini. Ya, cuma dibukakan oleh ahli PABD sendiri sajalah untuk mencerap di kediaman masing-masing. Seperti sekiranya di daerah Tutung, diorang akan terpaksa mencari di mana lokasi-lokasi yang sesuai untuk mereka membuat cerapan komet Neowise ini. Ya, jadi terpulang pada penonton kita inilah kalau sekiranya berminat, kita boleh menyaksikan sendiri di kawasan-kawasan yang membolehkan Auda untuk dapat melihat ataupun menyaksikan komet Neowise ini dengan lebih jelas lagi. Jadi ini pada sekitar waktu bila ianya sesuai disaksikan. Kalau kan sepanjang jam memang kawasan kita tapi sudah tahu. waktu yang sesuai lah. Lagi awal datang lagi bisa dapat standby. Pada sekitar jam berapa tu? Dalam maghrib. Selepas maghrib tu ya. Baik, itu yang dapat Auda saksikan bersama, dan juga kita ketahui bersama, mana tahu untuk mengisi masa habis kita menambah lagi pengetahuan semasa, kita dapat melihat akan komet Neowise ini. Tadi telah pun dikongsikan, rasanya semua rakyat kita ni akan dapat lagi melihat. Betul. Kalau tadi dikongsikan tadi ada lebih kurang 6,800 tahun. 6,800 tahun dia. 6,800 tahun. Lama tu Momar. Jadi 6 tahun lagi tu Momar. InsyaAllah ada komet lain lagi datang. InsyaAllah. Jadi kalau komet lain yang akan datang, adakah habis kita sudah mengetahui lebih awal ataupun bila ianya dapat dikenal pasti barutah pihak PABD dapat mengetahuinya? Ya, selalunya macam saintis-saintis lah dulu mendapati. Macam waktu Neowise itu pertama kali didapati, astronomi amatur belum nampak peralatan orang lebih canggih kan. Macam kami sekadar teropong belum nampak lah. Jadi barutah di media massa diikutkan. Dorang memang mengupdate dari ada luas kini ya. Baik. Ada juga berhubung dengan ahli-ahli astronomi dari luar negara juga untuk mengetahui pasal komet Neowise ini daripada astronomi. Ya, memang dari macam antaranya dari mana? Dari Malaysia. Kami memang ada hubungan tu, jadi macam jadi kawan lah sudah berjumpa. Sebelum ini sebelum 15 Julai ia nampak waktu subuh. Tapi di negeri barat malam sudah. Dorang lebih beruntung lah. Banyak gambar dorang memang terang lah, dapat jelas lagi ya. Alhamdulillah, macam di malam pun dari dari persatuan pun dapat menggambar semalam memang, di malam, baru di malam. Baik, nanti kalau jadi ini merupakan gambar yang semalam ni dari semalam. Semalam. Jadi kalau Mahirah sambil-sambil mungkin berjalan, merhatikan minda, boleh je memandang-mandang ke atas. Tapi kalau memandu jangan Itu tidaklah. Jadi itulah penting je untuk kita sentiasa menjaga keselamatan. Sebetulnya apa yang kami sentuh ialah untuk sentiasa menjaga keselamatan dengan sentiasa menjaga kebersihan dan juga pencarakan sosial. Walaupun negara Brunei Darussalam, alhamdulillah kita ketika ini alhamdulillah tidak lagi ada kes aktif. Betul. Ya, tidak ada penularan. Namun perlu juga kita sentiasa menghindarkan perkara itu daripada terjadi lagi. Ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin kalau sebelum ini Muhammad dan juga Tuan ya, sebelum ini ada fenomena gerhana matahari. Kalau komet Neowise ni bagaimana? Ada macam disediakan program bincang astronomi mungkin untuk membolehkan penonton kita ni ataupun followers Brunei Astronomi untuk bersoal jawab. Silakan Tuan. Terima kasih. Sebelum ini kami ada membuat satu perbincangan aktiviti PABD, iaitu perbincangan bincang santai astronomi fenomena gerhana matahari yang pada 19 Jun 2020. Masa itu kami membuat secara di dalam talian
dalam talian saja, tetapi alhamdulillah di dalam media sosial PABD semasa dia secara live kami membuat masa tu live streaming, seramai 900 lebih orang viewer di antara di dalam negara Brunei Darussalam dan juga luar negara mengikuti, dan juga ada 50 lebih komen dan juga ia punya question dapat dipertanyakan. sambutan yang baik Sambutan yang baik. Dan juga pada masa itu soalan-soalan yang diajukan, alhamdulillah ahli-ahli panel semuanya menjawab. Yang pertama sekali dari Profesor Dr. Ibnul Azli dari UNISA, dan juga Kawim Jamil dari PABD dan juga UBD, dan Dr. Helmi Baihaqi dari KUPU SB. Mereka-mereka ini akan menjawab soalan-soalan orang ramai di dalam secara talian. Dan juga mungkin tidak asing lagi, mungkin ada yang sudah mengenali host kita pada masa itu ialah Awang Muhammad Fahmi. Itu adalah satu host kami pada perbincangan astronomi negara Brunei Darussalam. Dan juga seterusnya semasa hari kemuncak gerhana matahari sepada pada masa itu, ia juga berlaku pada 21 Jun 2020. Okay, itu hari kemuncak cerapan gerhana matahari separa. Dan masa itu juga kami menggunakan secara dalam talian juga disebabkan situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada itu masih lagi ada. Jadi kami khawatiri dan juga kami tidak akan membukakan kepada orang ramai. Kami hanya membuat di kawasan mini observatory sendiri, sama ada di mini observatory Kiram Tultong dan juga di tempat kediaman Tuan Haji Azri tadi di mini observatory Kerong. Okey, aktiviti PABD cerapan gerhana matahari separa itu dilakukan secara dalam talian, dan juga masa itu kami pun dapat sambutan orang ramai juga yang menggalakkan. Yang menggalakkan seramai 13,000 yang mengikuti pada masa itu. Alhamdulillah, pada masa itu pun kami akan mencuba berusaha mencari alternatif macam mana cara kami akan berkomunikasi dengan orang-orang lain, sebab kami pun bukan hanya di negara Brunei Darussalam, kami akan mahu tahu apa yang ada di tempat masing-masing itu, sama ada orang boleh melihat cerapan gerhana matahari ataupun indah. Tapi itulah yang kami buat pada masa ini. Baik, alhamdulillah itu yang kita saksikan dengan adanya teknologi berkenaan memang mudah untuk kita bercambah minda dan juga mengongsikan apapun je informasi daripada negara-negara masing-masing. Alhamdulillah. Jadi untuk akhirnya barangkali daripada Tuan Azri, kita akan tanyakan kepada Tuan Husaini juga ya, sebagai kesimpulan untuk wawancara ini. Silakan. Sebagai kesimpulan, kalau ada yang berminat, dipersilakanlah ikut. Jadi macam boleh bertanya, boleh ikut Facebook Brunei Astronomy. Kami ada grup chat juga, dan apa namanya, Telegram pun ada. Telegram ada juga. Jadi Instagram pun ada juga. Jadi kalau bis kita ada menggambar apa sajalah fenomena astronomi bulan kaya, matahari kah, bis kita boleh tag PABD Astro. PABD Astro. Jadi dah semestinya lah komit Neo Waisan ya. Apa saja astronomi, apa saja bulan bintang kah, matahari, apa saja fenomena yang berlaku. Betul. Jadi pastikan juga penonton kita ni mengikuti laman akaun Instagram Brunei Astronomy. Brunei Astronomy. Ya. Okey. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini. Semoga apapun pengongsian kami bermanfaat dan terjawab apapun je persoalan yang bermain di minda Auda pada ketika ini. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada narasumber, iaitu yang pertama Tuan Haji Muhammad Azri bin Haji Awang Ibrahim, Ahli Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam, juga kepada Tuan Muhammad Husaini Ali Hassan, Ahli Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.